Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-6 daripada atas. Baris yang ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan martabat yang ketiga, sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arruf dan ta'ayyun. Arti ta'arruf itu meniat akan fardu. Arti ta'arruf itu meniat akan fardu. Dia terjemah gitu. Arti ta'arruf itu meniat akan fardu. Ta'arruf ni kita niat fardu ataupun kita niat sunat. Ta'arruf lah kira tu. Kita datangkan niat fardu pada sembahyang fardu, dia panggil ta'arruf. Kita datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, dipanggil ta'arruf. Bukan ta'arruf ni hanya meniatkan fardu, tapi di sini ta'arruf di sini meniat fardu lah. Pandai ni. Sebab kita bicara ni sembahyang fardu. Jadi ta'arruf di sini, erti ta'arruf ni adalah meniat akan fardu. Kalau sembahyang sunat, ta'arrufnya meniat akan sunat. Macam terdahulu, mana niat sunat? Usolli sunnataz zuhri, terdahulu. Qabliyatan atau ba'diyatan, saja aku sembahyang sunat zuhur yang dahulu atau yang kemudian. Jadi usolli qasad, sunnata ta'arruf, az-zuhri qabliyatan ta'ayyun dia panggil. Tapi ta'arruf datangkan niat sunat pada sembahyang sunat, hukumnya sunat. Faham tak sunat? Apa kali nak sunat royak Ta'arruf kan sunat. Kata sunat tu lah. Pada sembahyang sunat, hukumnya sunat lah. Gitu. Hukumnya sunat lah. Ta'arruf kan fardu. Pada sembahyang fardu lah, wajib lah. Gitu je lah. Jadi sekarang ni ta'arruf di sini pada sembahyang fardu. Apa makna ta'arruf? Arti ta'arruf itu meniat akan fardu. Gitu. Sembahyang yang memada pada niatnya, pada niat sembahyang dengan qasad dan ta'arruf dan ta'ayyun. Berarti situ arti ta'arruf itu. Hak Rumi dia titik ke tak? Titik dia titik. Ni kalau hak Jawi ni baca dak berhenti dekat tapi tak ada titik dia pun. Ada titik. Baca sedikit. Hak Rumi ada ni. Erti pula dia je alif ra ta. Kena baca apa alif ra ta? Urat, ira, arak ke apa? Alif ra ta. Kita biasa eja erti alif ra
te ye. Dah. Ni alif ra te. Erti. Tak pandai sendiri lah. Memang kena pandai lah. Tak pandai sendiri. Memang kena pandai lah. Pandai sendiri ni buat. Ni tak pandai sendiri. Dah kita ngaji kitab Jawi, kita faham lah Jawi aja gitu. Bukan panggil pandai sendiri. Pandai sendiri kita baca adik warna ni. Erti bang kali. Betul. Pandai sendiri. Tu kata pandai sendiri. Betul panggil pandai sendiri. Ni dah kita biasa ngaji kitab Jawi. Kita boleh tahulah ejaan dulu macam mana, ejaan kemudian macam mana. Kalau kitab Indonesia, kitab Fotoni, ya ada sikit-sikit lah, bila sama je. Mana kita tengok tu tahu dah nak baca tu macam mana. Tapi kalau orang tak biasa kitab Jawi lama, dia pandai Jawi. Tapi Jawi baku ke apa? Jawi hak baru ni lah. Jawi hak baru ni apa tu pandai lah. Tapi kitab Jawi lama tak pernah belajar. Gi baca kitab Jawi lama, dia baca ikut dang je. Dia baca ikut dang je. Kadang-kadang pengong orang. Apa benda gitu Jadi ada penyelidik. Penyelidik ni dia adalah bahagian di pejabat agama tu. Kalau terima apa-apa maklumat, dia akan selidik lah, digilah ke majlis ilmu tu. Lepas tu tak Jawi lah ni, yang mengajar tu sebutlah benda perkataan dia tukang penyelidik ni pengong. Apa benda hok disebut tu. Lepas tu penyelidik pun pergi sebelah ada kitab. Hok mana disebut sana ni? Kena perkataan tu Arab, dia pergi baca kod Melayu. Apa benda kita tak ingat dah. Mana perkataan tu bukan Melayu. Perkataan tu Arab. Yelah kitab Melayu, kitab Jawi. Tapi kitab Jawi ni kadang-kadang perkataan Arab tu seolah-olahnya jadi Melayu. Perkataan tu Arab, tapi kalau kitab lama hak tu perkataan Melayu, padahal bukan. Ada ni. Jadi dia baca kod Melayu. Apa dah ingat dah. Pengok tukang selidik sebab dia baca salah sangat. Ni. Ada dah nak beza. Mana kau perkataan Arab. Ada ni. Jadi hak Jawi ni kata-kata saya pandai baca Jawi, saya bolehlah terang-terang ogeh-ogeh dia kata. Ogeh-ogeh nak baca kitab Jawi jangan. Rosak orang kalau kita buat gitu, punah ranah orang ni. Itu kita nak baca biar betul. Hak kitab tulis. Lepas tu pula apa maksud kitab royak tu? Hak tu satu hal pula. Kita pandai baca apa yang kitab tulis, belum tentu kita faham apa yang kitab kata. Ada ni. Kita pandai baca hak kitab tulis Jawi lama, tapi apa yang kitab kata? Apa maksud dia hak kitab kata tu? Kalau baca sendiri jadi macam-macam lah. Kitab maksud lain, dia pergi pukul cara lain. Hak ni kita boleh tengok lah sekarang ni. Kadang-kadang bicaranya tajuk muafiq masbuk, bicaranya tajuk tayamum, bubuh program dalam TV, tapi huraiannya tak betul. Sebab apa? Sebab tak belajar membaca sendiri. Takrif muafiq masbuk pun tak betul. Takrif muafiq masbuk pun tak betul. Masalah muafiq masbuk pun tak betul. Tapi maksudnya dalam TV. Beri tajuk khusus. Maknanya yang diberi tajuk khusus tu pastilah dia sudah apa nama? Homework. Dia mestilah dapat tajuk tu yang diberi. Makna bukan satu tajuk umum kemudian timbul persoalan muafiq masbuk. Bukan tajuk umum keluar persoalan tayamum. Tu lain cerita. Ni dak memang tajuk tu dak. Tapi kenapa dia gitu tu? Kerana tidak belajar molek, membaca sendiri,
Akhirnya poin-poin asas tu pun tak betul. Muafiq sempat membaca, masbuk tidak sempat membaca. Mana contoh masbuk tidak sempat membaca? Dia lupa nak baca. Jadi dia baca tu agak lambat sedikit. Maka Imam Raqam tidak sempat membaca. Masbuk lah tu. Mana pula kau tu? Dia lupa nak baca. Tapi masa sudah berjalan. Dia teringatnya kemudian. Dia baca dah lambat. Mula baca tu lambat. Jadinya belum sempat selesai baca Imam Raqam. Memanglah tak sempat membaca. Masbuk. Dia tak sempat membaca, tapi dia sempat masa satu Fatihah muafiq, bukan masbuk. Kalau masbuk dia pun rokok tanpa menyudahkan Fatihah, walau dia muafiq, batal sembahyang. Pada ni. Saya tak tengok sebenarnya, cuma tertengok dalam seminit dua gitu je. Sini pun cokak cemaking dah kata ni. Pada ni. Itu pandai baca, tapi faham ke tak apa yang kita nak beritahu. Jumpa pula dah tayamum, tepuk, jangan tepuk tepat yang sama. Ni saya biasa sebut dalam kelas. Ada orang ajak kita nak tepuk tayamum kan. Sekali tepuk dua belah tangan untuk sapu muka. Tepuk kali kedua dua belah tangan untuk sapu tangan pula. Jadi tepuk yang pertama dua belah tangan untuk sapu muka. Selesai, buang lah. Buat ada tangan tu. Tepuk kali kedua untuk sapu tangan. Jangan tepuk tepat yang sama. Pulak dah. Dah jadi mustakmal lah. Tepuk tepat yang sama. Jadi memang debu tayamum ada mustakmal juga. Pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita hanya tepuk untuk lekatkan debu di tangan je. Tak jejah apa-apa pun laginya. Kadang-kadang kita debu tayamum tu bubuh dah bekas besar sikit. Tepuk sebelah tangan, tepuk sebelah tangan. Tepat yang sama je. Yang tak bolehnya debu hak ada di dalam bekas tu, kita ambil muka, kita tonyuh dalam tu. Baru tak boleh. Kita setakat tepuk tangan tak ada masalah. Kena tepuk tepat lain pula. Jangan tepuk tepat yang sama. Lama dah saya dengar bawakan sokmah ni, dan memang saya royak sokmah benda ni salah. Tapi masuk TV molek-molek ada. Pada ni. Orang boleh membaca dah tu. Orang boleh membaca. Tetapi kenapa salah? Sebab pemahaman. Sekarang ni kita kata pandai tak baca kitab. Pandai dah, bolehlah kitab-kitab lama ni. Kita duduk ulang-ulang semua. Tapi belajar ke tak? Ada ni ada masalah ni. Ada ni. Pemahaman tu. Pekoh hak paling mudah. Tapi kalau tak belajar, pemahaman salah. Kalau tauhid dengan tasawuf gak, terutama sekali tauhid. Allah, kalau dia membaca sendiri, tidak berguru, dia mengajar pula, haram kita gitu pang belajar dengan dia. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, karangan Syekh Muhammad Zain, kitab Jawi sifat 20, hak saya baca di Masjid Nibung hak pagi Jumaat tu. Masjid Nibung pagi Jumaat. Nak tanya pula Hurumi ada ke tak? Tak ada Hurumi. Tak ada Hurumi. Kita Datuk Sibiang ni ada Hurumi. Faridah ada Hurumi. Mundiatul Musalli ada hak Rumi. Hidayatul Salikin ada hak Rumi. Banyak ada hak Rumi. Penawar hati ada hak Rumi. Minhajul Abidin ada hak Rumi. Bidayatul Hidayah tak ada hak Rumi. Lepas tu makcik buat hak Rumi. Kita pergi cetak. Tak ada hak Rumi. Hak Jawi je. Hak saya baca ni. Masjid Nibung. Pagi Jumaat. Dalam kitab Bidayatul Hidayah tu muka surat 4 ataupun muka surat 6. Kalau buka dalam kitab Aqidatun Najin, saya baca malam Sabtu di Masjid Gelung Bila, muka surat 12. Haram belajar ilmu usuluddin dengan guru yang tidak berguru. Dia membaca sini haram kita belajar. Dan tidak mahir. Berguru tapi dia pun tak apa faham oleh. Haram kita belajar seumpama tu. Ini akidah. Tak ada salah. Setakat saya dengar tak ada salah. Kamu tahu ke?
Kamu baru je belajar. Kamu belajar pun dengan dia. Betul salah pun kamu faham hak dia je. Yang kamu kata tak ada salah, kamu nilai dengan apa? Itu terutama sekali tauhid. Tasawuf pun sama. Terutama sekali tasawuf haqiqah. Tasawuf haqiqah ni, ulama-ulama haqiqah, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina. Kami golongan haqiqah mengharamkan orang mutalaah kitab kami. Membaca sendiri diharamkan. Sebab apa? Sebab ayat-ayat dalam kitab-kitab haqiqah ni, ayat yang mana kalau kita tidak berguru, kita akan jadi salah faham. Ada kitab haqiqah, Tuhan ni putih macam kapas di busuk. Allah baru tahu Tuhan warna putih. Mana mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Warna-warna tu hawadith makhluk. Patut macam mana kata Tuhan putih? Dia buat perumpamaan. Putih dengan makna suci daripada sifat kekurangan. Jangan duk baca sendiri. Ni hak timbul dia kata baru. Tuhan warna putih. Fahamlah dia ambil kitab mana tu? Mana ni? Wa min haisul haqiqah fal kullu huwal haq. Dari segi hakiki semua ni Tuhan. Allah. Tuhan belaka. Dok situ. Semua mana apa yang berlaku tu kerjaan Tuhan belaka. Semua berlaku ni tempat zahir kekuasaan Tuhan. Kan dah ni? Semua berlaku ni tempat zahir kekuasaan Tuhan. Apa yang berlaku ni gerak diam. Basirah aulia, di situlah dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Memandang Allah dengan basirah, bukan mengamata lendek. Ini aulia. Kita yang duk lakon-lakon situ. Akhirnya tu Allah. Hai, kafirlah kalau gitu. Ini tak boleh membaca sendiri. Diharamkan. Ni kitab pekoh hak paling mudah. Tauhid, pekoh tasawuf, pekoh paling mudah. Tapi kalau membaca sendiri jadi macam-macam. Saya ada baca dalam FB minggu lepas. Hak niat kosok sahaja tu. Sahaja aku sembahyang. Sahaja tu. Mesti ke niat sahaja? Tak kosok. Sahaja ke, senya ke, bahawa sesungguhnya ke, kau pandai ke lah. Aku nak semayang. Tu maksud kosok. Aku nak semayang. Tu kosok. Kita walik ni sebut sahaja. Sebutlah sahaja aku semayang, sahaja aku berpuasa, sahaja aku berwudu, sahaja aku mandi wajib. Tak apalah. Tak sudah ubah-ubah lah payah pula kitanya. Tapi syaratnya sebut sahaja. Dok. Aku nak semayang, aku nak puasa, aku nak berwudu, aku nak mandi wajib. Tu kosok dia panggil. Ning sahaja tu kena sebut betul sahaja. Sebut sahaja pun tak jadi. Allah. Sahaja aku semayang. Kalau sebut sahaja aku semayang, tak jadi. Dia kena sebut sahaja. Allah. Apa pun dah ajar gitu. Dia kosok. Kerana sahaja. Sebut sahaja molek lah. Jangan sebut sahaja je. Padahal nak semayang gitu je lah. Aku nak semayang. Tu kosok. Ada ni. Tapi hak tadi tu hak bab muafiq masbuk, bab tayamum tu malang lah. Itu kata kita mengaji kok. Kalau mengaji pondok, muafiq masbuk tayamum tu ilmu budak-budak je. Ilmu asas je. Ilmu biasa je. Ada. Tak pelik-pelik ilmu tu. Ilmu hak dah ilmu bab taharah hak mula-mula ngaji. Bab tayamum, muafiq masbuk. Kita muafiq masbuk awal-awal dah sebab kita main jemaah. Bila kita main jemaah, tajuk muafiq masbuk tu tetap dah. Kalau ngaji pula kitab Munyatul Musalli, belakang tu kok kitab Bahjah Mardiyah adalah tajuk muafiq masbuk. Takrif pun tak betul dah, macam mana nak pergi pada masalah-masalah. Ni kita nak baca dulu. Lepas tu maksud dia pula. Lepas ni kita jawi. Hak umi tak apalah. Ada titik, ada koma, ada perenggang dah. Ada perenggang. Kalau kita jawi ni tak ada perenggang-perenggang ni.
Tak ada perenggang, tak ada titik, tak ada koma. Nah. Sembahyang yang memada pada niatnya dengan qasad dan ta'arud dan ta'ayun. Berarti situ. Sembahyang mana ni? Dia nak cerita dulu. Nanti duduk sembahyang mana tu? Dia nak cerita ta'arud tu mana apa? Erti ta'arud itu meniat akan fardu. Sebab di sini sembahyang fardu. Meniat akan fardu. Kalau sembahyang sunat, ta'arud ertinya meniat akan sunat. Ini meniat akan fardu. Mana sembahyang yang memada pada niat tu qasad, ta'arud, ta'ayun, iaitu segala sembahyang fardu yang 5. Patut ada ini tau. Sembahyang fardu yang 5 ini. Demikianlah niatnya. Usalli fardhu zuhri atau al-asri atau al-maghribi atau al-isya'i atau as-subhi. Atau ni kok mana pula? Pilihlah. Kalau sembahyang zuhur, usalli fardhu zuhri. Kalau sembahyang asar, usalli fardhu asri. Kalau sembahyang maghrib, usalli fardhu maghribi. Jangan duk niat takbir, usalli fardhu zuhri atau al-asri atau al-maghribi. Tu niat apa benda pula gitu? Padahal niat zuhur tu bubuh lalu 5-5, sembahyang asar, sembahyang maghrib tak niat gitu. Atau ni pilihlah mana-mana sembahyang. Niat dah hak sembahyang zuhur. Artinya sahaja aku sembahyang fardu zuhur atau fardu asar atau fardu maghrib atau fardu isyak atau fardu subuh. Dimulai dengan zuhur lah, kita maklum lah. Kalau susung sembahyang dalam kitab, dia akan mulai dengan zuhur, diakhiri dengan subuh. Sebab apa? Sebab sembahyang pertama selepas daripada Isra' dan Mi'raj adalah sembahyang zuhur. Amal zuhur lah. Sembahyang zuhur ni dia asal daripada zahara, nyata. Mana sembahyang hak nyata yang pertama? Sembahyang zuhur. Nabi ni Isra' Mi'raj, Nabi sampai di Mekah sebelum subuh. Tapi subuh tak sembahyang lagi sebab Jibril belum datang. Pada ni, bila Jibril datang, ajar sembahyang ke Nabi serta dia letakkan waktu sembahyang bermula dengan sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hari yang pertama. Hari pertama dikhir tu. Yang mana Jibril datang sembahyang di awal waktu, hari yang pertama. Hari yang kedua, Jibril datang sembahyang zuhur di akhir waktu zuhur. Asar di akhir waktu asar. Pada ni. Maka Jibril pun kata sembahyang waktunya antara dua sembahyang ni. Sembahyang hari pertama waktu masuk, hari yang kedua waktu habis. Ada ni. Itu 2 hari Jibril mari ajar sembahyang. Tapi Jibril sembahyang ke apa hak nombor 1? Sembahyang zuhur. Sebab itulah kalau dalam kitab. Tapi kalau kita nak mula subuh dulu, tak ada salah. Ada ni. Nak niat mana niat? Usolli fardhu subhi atau az-zuhri atau al-asri boleh. Tapi biasa kita gitulah. Kalau contohnya dulu kita bab waktu sembahyang dimulai dengan waktu sembahyang zuhur, waktu sembahyang asar, gitu jelah. Kemudian biasa kalau kitab-kitab, kalau buat misal, dia buat misal zuhur. Ning ni dia buat misal banyak. Kalau semua kitab tak buat misal banyak gini, biasa je usolli fardhu zuhri. Gitu je. Lepas tu dan kiaslah yang lain-lain. Macam contoh hak semai sunat martabat yang kedua, usolli sunnataz zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Disebut rawatib zuhur dan rawatib maghrib, rawatib isyak. Tak apalah sebut zuhur. Sebab apa dia misal zuhur? Sebab zuhur sembahyang yang pertama. Ni kadang-kadang kita dikeliru. Keliru mana? Contoh. Ini contoh dalam kitab. Sekurang-kurang sembahyang gerhana ialah seperti sunat zuhur. Dia kata gitu. Sekurang-kurang sembahyang gerhana matahari ataupun gerhana bulan ialah seperti sunat zuhur.
Apa pula sunat zuhur ni pasal mana? Sunat asar pasal mana? Kalau dia kata seperti semayang sunat. Semayang sunat. Dua rakaat biasa itulah. Satu rakaat, satu berdiri, satu Fatihah, satu rakaat. Kan kita semayang gerhana kan. Satu rakaat, dua qiyam, dua Fatihah, dua rakaat, baru turun sujud, baru boleh satu rakaat. Naik rakaat yang kedua pula, dua qiyam, dua berdiri, dua kali baca Fatihah, dua kali rakaat, barulah turun sujud pada tasyahud akhir. Itu dipanggil dua rakaat semayang gerhana. Dua rakaat tapi berdirinya 4, Fatihahnya 4, rakaatnya 4, sujudnya 4. Ada sujud 4. Pengong sujud 4. Tak faham sujud ada 4 kali. Betul lah sujud 4 kali. Yelah, sujud 4 kali dah ayah royak dah tu sama-sama dah. Royak hok pelik je lah. 2 rakaat, hok peliknya apa? 4 kali berdiri. Tak pelik. Kita 2 rakaat, 2 kali berdiri je. Tak. 4 kali berdiri, 2 rakaat, 4 kali Fatihah. Tu pelik tu. Lain. 2 rakaat tapi 4 kali rakaat. Dan 4 kali sujud. Apa pengempat kali sujud ni macam mana pula? Allah. Hak tu hak sama-sama dah. Yelah serakaat berapa kali sujud? 2 kan sama-sama kan. Jadi sebut 4 sujud. Maknanya jadi ada orang pengung. 4 sujud macam mana 4 rakaat, 4 sujud. Dah bukan disebut 4 kali sujud tu orang jadi ni. Jadi kena mikir 4 kali sujud, 4 kali rakaat. Yelah 4 kali rakaat lah 2 rakaat. Sebab 1 rakaat 2 kali rakaat, 2 rakaat 4 kali rakaat, 2 rakaat 4 kali sujud. 4 kali sujud dia mikir pula 4 kali sujud. Padahal 2 rakaat 4 kali sujud semayang sama-sama tu lah. 2 rakaat 4 kali sujud kan. Hak peliknya berdiri 4 kali 2 rakaat aje. Rakaat 4 kali tu Fatihah 4 kali tu pelik. 2 rakaat 4 kali sujud apa bendanya. Tapi disebut 4 kali sujud. Orang pun tertanya-tanya, kenapa? Kenapa apa? Memang 4 kali sujud. Biasalah tu. Tak sama 4 kali rakaat. Tapi itu semayang gerhana hak pertengahan. Sekurang-kurang seperti semayang sunat zuhur. Dia gitu ayat dia. Kalau seperti semayang sunat, semayang sunat ni maknanya 2 rakaat. Macam biasalah 2 rakaat, 2 kali berdiri, 2 kali Fatihah, 2 kali rakaat, 4 kali sujud. Tu betul 4 kali sujud. Biasa. Semayang sunat biasa je boleh dah semayang gerhana ni. Tu sekurang-kurang. Tapi dia buat contoh kepada seperti semayang sunat zuhur. Kita nak ambil situ. Sunat. Dah lah, main sunat tu kita faham dah. Tapi kenapa dia letak nama zuhur? Dia mesti misal zuhur. Sebab zuhur semayang pertama. Lagi kok tu. Ada ni. Jadi macam hak semayang martabat yang kedua tu, usolli sunnata zuhri qabliyatan au ba'diyatan tu. Sebab apa dia ambil sunat zuhur? Rawatib zuhur. Rawatib 5 dia rawatib. Dia ambil contoh zuhur. Tapi hak ni dia panjang. Usolli fardhu zuhri atau al-asri. Di biasa kitabnya contohnya usolli fardhu zuhri. Itu dia. Lepas tu kiaslah semayang-semayang yang lain. Tapi dia akan misal zuhur. Tu kita buat gitu. Nak contoh lain boleh. Cuma kita biasanya dia akan buat contoh dengan zuhur. Ada ni. Apa dah? Dia datang 5 ni. Dia datang pula dengan atau. Bukan hak atas dulu, bukan dengan atau, dengan au. Usolli sunnata zuhri qabliyatan au ba'diyatan. Hak ni usolli fardhu zuhri atau al-asri. Apa dah au? Au tu atau lah. Au tu bahasa Arab. Atau tu bahasa Melayu. Dah atas tu au. Macam niat yang kedua tu, usolli sunnata kusufi syamsi. Atau bukan atau,
awil qamar. Au. Tu hak Arab. Bawah ni apa atau? Panggil apa ni? Tafannun fil ibarah. Ada tafannun fil ibarah. Dia perbagaikan ayat supaya kita tak jemu. Au etek atau etek, biar sok tula. Panggil tafannun fil ibarah. Kan orang ceramah kan. Kan satu-satu perkataan tu diperbagaikan sebutan. Satu perkataan. Ada ni. Tapi dia tak berhenti setakat satu. Dia bagai-bagaikan perkataan tu. Makna sama je. Apa ni? Tafannun fil ibarah. Perbagaikan cakapan. Supaya orang dengar tu suka. Tak jemu. Tu yelah. Kita ke sama. Ceramah pun sama dia gitu. Jadi, ini hak martabat yang ketiga daripada 4 martabat. Jadi dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, didatangkan niat 4 martabat. Martabat ni 4 kedudukan tau. 4 martabat ni iktibar kira kepada juzuk niat. Martabat yang pertama, niatnya kosok saja cukup dah. Martabat yang kedua, niatnya kosok dan ta'ayun. Martabat yang ketiga, juzuknya ada 3. Kosok, ta'aruk, ta'ayun. Martabat yang keempat, ada 4 juzuk niat. Kosok, ta'aruk, ta'ayun, niat imam ataupun niat makmum. Jadi 4 juzuk niat. Diletak di martabat yang keempat. Gitu je lah. Ada ni. Jadi martabat yang pertama, martabat ni kedudukan lah. Kedudukan yang pertama, juzuk niat, bahagian niat, satu je hak wajib. Kosok. Aku nak semayang. Tu. Itu semayang sunat mutlak. Aku nak semayang. Hak tu hak sekurang-kurang wajib dalam niat. Hak nak niat comelnya, sahaja aku semayang sunat 2 rakaat kerana Allah. Itu comel. Ada ni. Tapi hak wajib dalam niatnya, kosok saja cukup dah. Saja aku semayang. Semayang nama apa? Nak ubah nama tak ada sebab dia tak ada waktu. Dia tak ada sebab nak ubah nama apa. Jadi niatnya saja aku semayang. Tu sekurang-kurang. Itu martabat yang pertama. Martabat yang kedua, dia kena ada 2. 2 juzuk niat, 2 bahagian niat. Kosok dan ta'ayun. Kosok, aku nak semayang tu. Ta'ayun, kena nyatakan jenis semayang. Kalau berwaktu, sebut. Saja aku semayang isyraq. Saja aku semayang duha. Saja aku semayang tarawih. Saja aku semayang witir. Itu contohnya. Itu apa panggil berwaktu. Saja aku semayang raya puasa. Saja aku semayang raya haji. Itu panggil apa tu? Berwaktu. Ada waktu. Kena sebut. Kalau bersebab pula, sebut sebab dia. Saja aku semayang gerhana matahari. Saja aku semayang gerhana bulan. Saja aku semayang tahiyatul masjid. Saja aku semayang hajah. Saja aku semayang istikharah. Apa lagi? Hak bersebab. Saja aku semayang ihram. Itu bersebab dia panggil. Ada ni. Saja aku semayang istisqa. Tahu istisqa? Tahu tak? Main minta ujang tu lah. Dulu ada pernah main minta ujang kan. Hak moga benda jangan sebut. Jurhebah radio, makluman kepada pendengar radio. Mayang apa? Mayang ittiqa dia kata. Mayang ittiqa. Istisqa, semayang minta ujang. Abang apa? Bersebab. Apa sebab dia? Kemarau. Kita berhajat kepada air. Airnya tak ada. Kita pun semayang istisqa. Itu sebut nama lah. Itu semayang sunat yang bersebab. Kena sebut. Berwaktu kena sebut. Bersebab kena ta'ayunkan. Itu hak martabat yang kedua. Kita baca minggu lepas. Martabat yang kedua. Cuma minggu lepas cerita dah. Kalaulah berwaktu tapi ada 2 peseng. Kalau bersebab ada 2 peseng. Berwaktu macam mana ada 2? Semayang raya puasa. Semayang raya haji. 2 peseng ni, dua jenis semayang raya ni.
Maka ta'ayyun nyatakan raya tu jangan berhenti setakat raya. Saja aku semayang raya. Raya apa? Syawal ni kan raya puasa lah. Pada ni. Ni musim haji kan, orang duduk Mekah belakang mengerjakan haji kan. Raya haji, raya apa lagi? Tak boleh, tak cukup gitu. Sebab dia ada dua jenis. Dia ada jenis. Maka ada dua jenis gini, kita wajib ta'ayyunkan yang lengkap. Biar sebut betul-betul. Saja aku semayang raya puasa. Ataupun raya fitri. Ataupun raya kecil. Idul Asghar dia panggil raya kecil. Ya ke tu? Itu raya besar dah. Besar lah. Sebulan lah apa. Lagipun raya terakhir raya haji setahun 10 bulan dah tekahnya. Lama dah dok raya. Raya puasa besar kita padahal dok Idul Asghar dia panggil. Satu laginya saja aku semayang raya haji. Saja aku semayang raya Adha. Kau anda saja aku semayang raya akbar. Raya besar. Raya haji dah raya besar. Faham tak ni? Tapi oleh kerana raya puasa raya haji tu bezanya 2 bulan. Jadi dak pemiriah. Mujur juga ada sembelih lembu. Nampak juga beza dengan hari lain. Kalau tidak, raya haji ni macam public holiday biasa je. Kalau tidak, apa bendanya? Cuti kerja, cuti sekolah. Tu je. Tak ada beza. Ada ni. Raya puasa kan nampak beza tu kan. Dengan perhiasan, dengan apa semua ni. 10 akhir Ramadan tu siap dah. Tak pergi masjid dah. Tadi dah ni. Nak pergi comel. Nak pergi nampak raya puasa. Raya haji, kalau tak ada korban, tak ada ibadah korban, tak ada ibadah sembelih ke, public holiday. Macam hari pekerja gitu je lah. Tak ada beza. Dan itu Idul Akbar, raya besar. Jadi kena nyatakan. Raya oleh kerana ada dua, kena nyatakan. Itu hak berwaktu. Sebab semaya raya ni waktu masuknya dengan syuruk. Kalau sekarang 7.30 kita kata, waktu habisnya dengan zuhur. Dia bukan macam semayang duha. Semayang duha waktu masuknya syuruk tak masuk lagi. Waktu masuknya naik matahari segala. Kalau ikut takwim 28 minit selepas syuruk, barulah masuk waktu duha. Habis macam semayang raya kok zuhur. Tapi semayang raya tak, dia habis masuk waktu dengan syuruk. Terbit je matahari 7.30, boleh dah nak semayang lalu. Cuma disunatkan tunggulah naik matahari segala. Tunggulah 28 minit lagi. Tu. Tapi masuk waktu dah dengan syuruk terbit matahari. Itu dipanggil semayang sunat yang berwaktu. Bersebabnya gerhana matahari, gerhana bulan. Ada dua tu, ada dua jenis tu kan. Maka sebut gerhana saja ta'ayyun, nyatakan sebab apa dia? Saja aku sembahyang qasa gerhana. Tak lengkap gitu. Kena lengkapkan matahari ataupun bulan. Sekalipun kalau gerhana siang takkan bulan pula. Mesti gerhana matahari. Kalau gerhana sebelah malam takkan gerhana matahari pula. Pastilah gerhana bulan sekalipun. Ta'ayyun kena lengkap sebab dia ada 2 peseng. Hak 1 peseng tak payah dah sebab dia tak ada dah. Hak peseng yang kedua. Ni ada 2 peseng, 2 jenis. Hak panjang sikitnya, hak ada 2 jenis ni rawatib. Rawatib. Sebab rawatib ni ni kapik fardu tu lah orang panggil tu. Rawatib ni kapik fardu ni dia ada hak 2 peseng. Qabliyah, ba'diyah. Rawatib ni zuhur, maghrib, isyak. Ada rawatib 1 peseng je. Dia tak ada ba'diyah. Dia hanya ada qabliyah, rawatib subuh, rawatib asar. Jadi hak rawatib hak ada 2 ni, qabliyah, ba'diyah. Wajib ta'yinkan qabliyah ataupun ba'diyah.
saja aku semayang sunat zuhur qabliyah. Ataupun kalau kod Melayu, saja aku semayang sunat sebelum zuhur. Kena nyatakan. Kan tak ni? Saja aku semayang sunat zuhur ba'diyah. Ataupun saja aku semayang sunat selepas zuhur. Kena nyatakan. Wajib kena nyatakan. Saja aku semayang sunat zuhur. Dah, qabliyah ke ba'diyah? Tak sebut, tak sah. Adapun kalau rawatib subuh dengan asar, dia tak ada dua jenis, dia ada satu jenis je kan, qabliyah je kan. Maka kita niat saja aku semai sunat subuh, saja aku semai sunat asar. Okey dah lah. Mudah kata qabliyah, tak ada ba'diyah, susah apanya. Tapi sunat jugalah niat qabliyah tu. Saja aku semai sunat subuh qabliyah, ataupun saja aku semai sunat sebelum subuh. Saja aku sembahyang sunat asar qabliyah. Saja aku sembahyang sunat sebelum asar. Niat qabliyah, ba'diyah tu sunat jua. Ba'diyah tak ada ba'diyah. Ada pun rawatib zuhur, maghrib, isyak. Dak kata qabliyah ba'diyah, pandangan muktamadnya tidak sah sembahyang. Sebab dia ada dua peseng. Dah tak ayunnya tak lengkap. Tak sah semayang sebab niatnya tak jadi. Juzuk niatnya tidak disempurnakan. Tak ada masalah, tidak sah. Boleh pahala tak semayang tidak sah. Boleh pahala semayang tidak sah. Boleh pahala semayang tidak sah. Ni pelik ni pula. Khijah ditolak, khijah tak jadi, upah. Siapa nak upah? Tak ada. Tidak sah. Apa tidak lengkap dia punya syarat bagi rukun niat. Kena faham boleh lah. Syarat bagi rukun niat. Biar sempurna. Yalah macam hak sebut minggu lepas lah. Payah ke nak ngaji biar kemah molek bab niat payah apa? Ke mana? Ni ulang minggu lepas ni. Ulang minggu lepas. Payah. Sembahyang raya ada dua, kena nyatakan. Raya puasa ataupun raya haji. Gerhana ada dua, kena nyatakan. Gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Rawatib kalau ada dua, qabliyah ba'diyah kena nyatakan molek. Kalau hanya ada qabliyah saja, tak ada ba'diyah, tak sebut qabliyah pun apa, sebab dia tak ada ba'diyah. Saja aku sembahyang sunat subuh, saja aku sembahyang sunat asar, cukup Tapi niat qabliyah sunat juga, tapi tak wajib. Adapun niat qabliyah ba'diyah, kalau rawatib zuhur, rawatib maghrib, rawatib isyak, wajib tu. Tidak lengkap syarat bagi rukun niat, tak sah atas pandangan yang muktamad. Tak sah lah. Tak mau beri dah lah. Nak tahu semua ni. Nak tahu semua. Memang ada pandangan ta'if. Dia kata ni malah nak tahu ni lah. Allah lah nak tahu semua ni. Contohnya pandangan Imam Asnawi. Dia nak hak tahu ni, hak tu kena pergi rumah bawa pisang ke, anggur ke, hepa ke, timung ke, nak sabarlah sikit. Ramai-ramai ni tak payah lah. Sabar saja. Dia pandangan Imam Asnawi, kalau qabliyah tu buat sebelum fardu, kalau ba'diyah tu buat selepas fardu, maka tak apa, tak sebut qabliyah pun tak apalah, dia kata, sebab dah capu dah. Tetapi kalau qabliyah tu buat selepas, maka wajib kena niat qabliyah. Sebab dia ada dua dah. Kita buat selepas ni, sembahyang zuhur siap-siap, qabliyah tak sembahyang lagi. Kita buat selepas. Ada dua ni. Satu qabliyah, satu ba'diyah. Satu kena nyatakan qabliyah ba'diyah. Sebab dia buat sekali ni. Buat sekali mana? Buat lepas zuhur belaka. Tapi kalau qabliyah tu buat sebelum zuhur, lepas tu sembahyang fardu zuhur tengah, ba'diyah buat selepas, dah capur, dia kata dah capur. Tak niat qabliyah tak apa, lepas sebelum dah. Tak niat ba'diyah sebab tak capur, sebab tengah tu ada sembahyang fardu zuhur. Itu pandangan ta'if. Ada ni. Buat molek lalu lah Allah. Ngaji bab niat je.
Tak, kita ni bukan kata rawatib zuhur, maghrib, isyak. Rawatib subuh, rawatib asar pun kita niat qabliyah tu. Sekarang-karangnya nak tahu semua. Mana kalau kita katakan belajar payah apa gitu je. Sebab hak ni kita buat semua. Pandai ni. Rawatib buat seumur. Jadi benda yang buat seumur ni dia belajar jadi modal lekat. Kalau kita belajar bab puasa Allah tahun lepas. Lepas tu nak masuk Ramadan tahun baru ni pula kena ulang pula sebab kita dah beramal. Ada ni. Tapi kalau jenis semayang ni, hak semayang sunat rawatib pula hak seumur dah. Jadi lepas tu kata belajar bab taharah, bab semayang mudah. Sebab apa? Sebab amalan kita. Hak amalan kita. Cuma kalau taharah ni macam tayamum tu, mungkinlah. Sebab tayamum ni benda yang jarang-jarang. Situ mungkin kita akan jadi siapa masa nak bertayamum tu kena tanya semula. Takut kita tak ingat salah. Sebab tayamum ni jarang-jarang. Tapi kalau bab lain, bab wuduk, bab najis tu memang sama-sama dah. Jadi mudah kita belajar, kita beramal. Kita belajar, kita beramal. Ilmunya mudah lekat. Sama dengan bab semayang ni, ilmu mudah lekat. Ada ni. Mana kita niat semayang tu kita tahu dah. Kita niat ni semayang rawatib subuh ni. Saja aku semayang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Hak wajibnya qasar dan ta'ayyun je ni. Saja aku semayang subuh tu je. Kata sunat je. Kata sebelum tu pun sunat je. Niat 2 rakaat pun sunat je. Niat kerana Allah sunat. Kita tahu apa kita niat belaka lah. Saja aku semayang sunat sebelum subuh 2 rakaat kerana Allah. Kita niat sepenuhnya. Tapi di ilmu kita tahu dah. Hak wajibnya saja aku semayang subuh. Qasar dan ta'ayyun. Ta'ayyun ni subuh. Ta'arukkan sunat. Sebut dahulu ataupun qabliyah sunat sebab dia tidak ada ba'diyah. Niatkan 2 rakaat sunat. Niatkan kerana Allah sunat. Berbeza dengan hak zuhur pula. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur 2 rakaat kerana Allah. Hak wajibnya saja aku sembahyang sebelum zuhur. Tu. Qabliyah tu wajib niat sebab dia ada ba'diyah. Sebut sunat. Niat 2 rakaat sunat. Niat kerana Allah sunat. Tu. Mana apa ni? Boleh kita bagi molek hak mana hak wajib, hak mana hak sunat. Tu sahaja. Tu mana? Tu ada orang kata ustaz kita belajar dah ustaz buat ujian kok dia kata. Sebab ujian. Buat ujian. Lepas tu dapat markah kita pun tepek depan. Mu haji mana merah? Merah. Tak lulu. Tak kalau hujan tak royak awal lah mari dulu. Tak mari. Mari tengok Allah ada ketah. Ketah apa? Ujian. Kena. Dalam kita kena tu lah sikit. Baca-baca lah. Baca-baca. Mutalaah. Mutalaah tu lekat sikit. Jadi kalau hak semayang sunat yang berwaktu bersebab, kalau ada dua pasang, kena ta'ayyun yang lengkap. Kena ta'ayyun yang lengkap. Kemudian kita sebut terdahulunya bersebab. Bersebab ni kena dia ada 3 bahagian bersebab ni. Tapi itu bab lain lah tu. Itu dia berkait dengan sembahyang bersebab di waktu tahrim. Waktu haram. Lepas mai subuh, lepas mai asar. Tu contoh dia lah. Waktu tahrim ada 5 waktu. Jadi hak berkait dengan perbuatan kita adalah lepas mai fardu subuh sampai kepada naik matahari segala. Lepas ada sembahyang asar sampai pada gelincir matahari. Itu waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat tu berwaktu, waktunya berada di situ, maka tak haram kalau berwaktu.
Pada ni, kalau bersebab, dia tidak ada waktu. Tiba-tiba sebab tu berlaku di waktu tahrim. Boleh buat ke tak? Sekarang, waktu tahrim, waktu haram sembahyang sunat, kita sebut dua lah. Hak mudahnya, selepas sembahyang fardu subuh sampai naik matahari segala. Bukan sampai syuruk. Sampai naik matahari segala, kita kata pukul 8 sekarang. Pada ni. Lepas sembahyang asar sampai gelincir, tu waktu tahrim. Di waktu tahrim tu ada sembahyang sunat waktu duduk situ. Tak apalah sebab waktu duduk situ. Problemnya sembahyang bersebab. Bersebab tak ada waktu. Tapi tiba-tiba sebab tu berlaku di waktu tu. Boleh tak sembahyang? Dia gitu. Kalau waktunya di situ, contohnya tadi sembahyang sunat raya. Bila masuk waktu? Dengan syuruk. Bila habis waktu? Dengan zuhur. Walau ketika syuruk tu waktu tahrim belum habis. Sebab waktu tahrim habis dengan naik matahari segala. Pada ni. Macam mana kita nak sembahyang nak sembahyang sunat raya ni pukul 7.30. Syuruk nak sembahyang selalu. Matahari tak naik segala lagi ni. Waktu tu tahrim lagi. Tak, dia rumah dia di situ. Tempat dia di situ. Waktu dia di situ. Dia panggil sahibatul waqti. Tuan waktu. Maka tak haram lah dianya. Ada ni. Walaupun dia tahari sekalipun. Apa tahari? Percung pergi bubuh situ. Sengeleng pergi bubuh situ. Sengaja pergi bubuh situ. Walah, tunggulah pukul 8. Waktu afdal dia. Walaupun waktu semayang raya ni masuk dengan terbit matahari, tapi afdalnya tunggu naik matahari segala setengah 28 minit lepas tu. Afdal laginya. Tak, sengaja nak semayang betul setengah juga. Sengaja betul-betul ni. Sekalipun. Sebab waktu dia di situ. Sengeleng pun waktu dia di situ. Ada ni. Dia berbeza dengan sembahyang qada. Sembahyang qada dia bukan waktu dia di situ. Sembahyang qada ni dipanggil sembahyang yang bersebab. Apa sebabnya? Mu tinggal sembahyang kan qada ni. Ada ni. Tapi sebab tu mutaqaddim, sebab duduk dulu. Apa sebab? Mu tinggal sembahyang masa muda. Maka sekarang ni boleh sembahyang qada bila-bila masa. Walaupun lepas sembahyang subuh, walaupun lepas sembahyang asar. Tapi ingat baik, di situ sebenarnya bukan waktu dia. Tapi dia tak ada waktu sembahyang qada ni. Dia bersebab sahaja. Tapi waktunya bukan di situ. Sebab dia tak ada waktu sembahyang qada ni. Kalau ada waktu tak panggil qada, panggil tunai. Kalau waktu ada, bukan tunai. Qada ni waktu habis. Nak qada sembahyang bila? Waktu dia bila? Tanya salah dah. Nak sembahyang qada waktu dia. Kalau waktu dia ada, panggil tunai. Faham tak ni? Qada waktu habis dah, tak buat dalam waktu, baru panggil qada. Lepas tu waktu dia habis dah. Faham tak ni? Tetapi oleh kerana dia bukan waktu dia tu lepas sembahyang subuh lepas sembahyang asar, boleh sembahyang bila bermasa. Tapi kalau tahari sengeleng sengaja tuju nak qada lepas sembahyang subuh, nak qada lepas sembahyang asar, sengaja sengeleng nak tuju situ, haram serta tidak sah. Tak, sebab bukan waktu dia di situ. Kenapa sengeleng tuju nak sembahyang waktu tahrim? Tetapi kalau kita memang sembahyang sokmo, ada waktu kita sembahyang, ada masa kita sembahyang, ada masa kita sembahyang, kita bukan tuju lepas sembahyang subuh, kita bukan tuju lepas sembahyang asar, kita kira pada waktu ada, kita pun sembahyang. Tu tak apa. Sebab bukan tahari dia panggil. Bukan tahari ni bukan sengaja tuju, bukan sengaja nak bubuh. Tak apa lah. Kita tengok pada waktu kita. Lepas subuh ke, lepas zuhur ke, lepas asar ke, lepas maghrib ke, lepas isyak ke. Dah, kita bukan tuju lepas subuh. Kita buat seumur. Ada ni. Buat lepas subuh, lepas asar nak main sunat tak boleh masa tu. Sekeleng nak tuju, haram serta tidak sah. Adapun kalau sunat raya 7.30 masuk waktu dah sampai ke zuhur, sekeleng nak tuju sembahyang 7.30. Walah,
afdalnya tunggulah pukul 8 selepas naik matai segala. Sengeleng nak bos situ juga 7.30. Tak apa. Sebab memang rumah di situ. Tepat di situ. Waktu di situ. Tak apa. Walaupun sengeleng pun. Ada ni. Adapun qada tadi, dia tidak ada waktu. Semayanglah bila-bila masa. Boleh tak semayang waktu tahrim? Boleh lah. Asal ada waktu je. Tapi jangan sengeleng 7. Gitu. Itu beza dia. Dah kenapa semayang sunat raya, kita sengeleng 7 nak semayang lepas syuruk. 7.30 nak main lalu dah. Belum lagi naik matai segala. Waktu duha tak masuk lagi. Sengeleng nak bos situ. Tak ada masalah. Sebab di situ tempat dia. Mana ni? Sebab biasa orang tanya bab qada. Biasa orang tanya bab qada. Boleh tak saya nak qada lepas sembahyang subuh? Boleh tak saya nak qada lepas sembahyang asar? Dia sembahyang qada, dia tak ada kaitan dengan waktu. Dia bersebab. Apa sebabnya? Kamu tinggal sembahyang. Sebabnya pula sebab mutaqaddim. Sebab dulu kerana kamu tinggal sembahyang. Sembahyanglah bila-bila masa. Tapi jangan saja-saja. Saja-saja mana ni? Macam lain tak mau buat. Nak buat lepas sembahyang subuh. Nak buat lepas sembahyang asar. Sengaja-sengaja je. Haram serta tidak sah. Pada ni. Kenapa saja nak bos situ? Dia bukan waktu di situ. Tapi tak ada waktulah. Bila-bila boleh. Dah bila-bila boleh. Sembahyang sama-sama lah. Jangan sekali nak 7 gitu. Maya mana? Sebelum subuh, lepas subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas asar, sebelum maghrib, lepas maghrib. Kita kepada masa kita. Kepada masa ni pun pandangan ni cik. Kalau kita pandangan muktamad, dak bengah lah. Qada. Mati ya ustaz, mati dalam semayang. Alhamdulillah. Dah tak mau mati dalam semayang. Mati dalam semayang. Orang ni demam kerana qada semayang. Bapa demam Bapa ni anak cucu bawa pergi patah. Demam apa kau tua ni? Uduh bunyinya. Demam kerana pergi patah. Demam kerana banyak semayang. Comel tu bunyi tu kan. Demam kerana pergi patah. Uduh. Maknanya jangan sengeleng 7 kalau semayang qada. Jangan sengeleng 7 waktu haram. Tapi kalau semayang yang waktunya di situ, tak ada masalah. Mana contoh semayangnya? Waktunya di situ. Qabliyah subuh, qabliyah asar, rawatib. Cerita dah lepas kan? Masuk waktu qabliyah dengan masuk waktu semayang. Habis waktu qabliyah dengan habis waktu semayang. Bukan dengan semayang fardu tu. Cuma qabliyah sunat buat sebelumlah, nama pun qabliyah dah. Nama pun sunat rawatib sebelum. Jadi sunatlah buat sebelum. Sesuai dengan nama sebelum. Diharuskan buat selepas. Sengaja buat selepas, diharuskan. Terkadang disunatkan buat selepas. Kita sapa tu, tengok tu jam hak ni digital tu. Nak qomaknya sekejap gitu. Tak apa dah minitnya. Saat-saat je nak qomak dah. Tunggu. Tak sama yang qabliyah kau nak qomak dah. Ada ni. Sunat buat selepas. Jadi nak ceritanya qabliyah masuk waktu dengan masuk waktu semayang. Qabliyah subuh masuk waktu dengan masuk waktu subuh. Habis dengan syuruk, dengan terbit matahari. Qabliyah asar masuk waktu dengan masuk waktu asar. Habis waktu dengan masuk waktu maghrib. 7.22 tu. Pada ni. Jadi lepas subuh, lepas asar, waktu bagi qabliyah lagi. Tiba-tiba dia sengaja sengeleng. Sebelum subuh dia sempat kalau nak semayang qabliyah pun. Sebelum asar dia sempat nak semayang qabliyah pun. Tapi dia tak ambuh. Sengeleng. Dia panggil tahari. Sengeleng 7. Sengeleng nak semayang qabliyah lepas semayang fardu subuh. Sengeleng sengaja nak semayang qabliyah asar lepas semayang asar. Waktu dia di situ. Tak ada isu pun kepada qabliyah tadi. Rumah dia di situ. Dia nak sengeleng, dia sengeleng lagi rumah dia. Waktu dia di situ.
Ada ni. Dia tak kira biasa tak biasa. Kita bukan sengeleng tuju. Jangan sengeleng tuju. Jangan kita jadikan adah kita lepas subuh lepas asar. Waktu lain tak mau qada. Itu tak boleh. Kita sembahyang sokmo, kita qada sokmo. Bukan kerana lepas subuh, bukan kerana lepas asar. Qada sokmo bukan lepas subuh. Qada sokmo bukan kerana lepas subuh. Itu sengeleng tuju. Jangan buat sengeleng tuju gitu. Tak boleh buat gitu. Waktu lain tak buat. Kita buat lepas subuh tu kerana buat lepas subuh ke kerana dah ya, kita pergi bubuh situ tu kerana lepas subuh je nak buat situ. Waktu lain tak mau buat. Tak boleh gitu. Jangan tuju gitu. Jangan tuju gitu. Faham tak ni? Waktu tahrim, kalau kita sengeleng tuju tak boleh. Kalau nak sengeleng tuju kena tunggu duha. Tak apalah, habis dah waktu tahrim. Pukul 8 dah. Kita pukul 8 lah kita qada. Tak apalah sebab habis dah waktu tahrim. Bubuh situ sama pun apa. Pukul 8 waktu qada semayang. Pukul 8 waktu qada semayang. Tepek jadual dinding tu. Pukul 8 sampai pukul 10 jangan cari tu nak qada semayang. Tak apalah sebab pukul 8 habis dah waktu tahrim. Tapi lepas subuh betul, sebelum terbit, sebelum naik matahari segala, jangan duduk sengeleng tuju. Jangan duduk bubuh situ. Pada ni. Masa-masa mana boleh, kita bukan tuju situ. Kita buat ikut masa ada. Buat sokmo-sokmo. Jangan tuju di lepas subuh tu, jangan. Sengeleng nak kita nak tuju lepas subuh tu. Tu bagi sengeleng tu. Sengaja sengeleng. Jangan buat sengaja sengeleng gitu. Mana kalau kita sengaja sengeleng, biar kita bubuh pukul 8. Tak apalah sengaja sengeleng pun. Jadual qada kita pukul 8 pagi. Ni anak cucu pergi sekolah belaka dah siap. Pukul 8 pagi waktu qada semayang. Pada ni. Waktu 8 pagi habis dah waktu tahrim. Waktu haram habis dah, naik matahari segala dah. Tak apalah. Lepas tu kata kena beringat. Nak qada lepas main subuh, sebelum habis waktu tahrim, sebelum naik matahari segala, nak qada lepas asar, sebelum masuk waktu maghrib, kena beringat. Jangan jadi tuju situ. Jangan sekali-sekala bubuh situ. Ada ni. Kalau qada sokmo tak apa. Qada sokmo tak apa. Kita bukan tuju selepas subuh. Pada tuju sengeleng waktu lain tak ambuh. Nak lepas subuh je. Pada ni. Waktu lain tak ambuh. Lepas subuh nak main sunat tak boleh. Main qada tu sengeleng tuju tak boleh. Tapi kalau kita memang ada masa qada, ada masa qada. Kita nak tuju waktu, bukan tuju waktu lepas subuh, bukan tuju waktu lepas asar. Pada ni tuju tak boleh. Sebab itu waktu haram sebenarnya. Jangan tak buat gitu. Kena buatlah bagi kita nak selesai cepat hutang ni. Tapi bukan tuju pusing sama. Ada apa pusing sama. Pusing sama. Sebelum orang panggil kita. Orang panggil mokcik, nak bersembang dengan mokcik ni. Mari luar sekejap. Mokcik pun keluar. Kita. Tadi sebut pukul 8. Anak-anak cucu pergi sekolah belaka dah. Baru qada. Kalau pakai pandangan muktamad, tak ada anak cucu dah. Kerja kita qada je.
Dah anak cara anak bukan tugas isteri cara anak. Tugas ayah dia kan. Lepas tu mak dia mana? Qada je. Lepas tu tugas anak balik kepada orang asal. Siapa orang asal? Ayah dia kan asal kan? Sekarang ayah dia ni. Dari mana? Apa ayah dia cari orang lain lah upah. Dah mak dia mana? Mak dia nak qada semayang. Gitu. Lepas tu anak kelang kabut. Ayah dia kena cari orang lain upah. Cari anak tu belum pergi sekolah. Mak ni mana? Mak dia khulwah tu dalam bilik qada semayang. Suka pula tu. Cari hak lain pula. Lagi bagus. Lagi bagus. Saat ni mak cik kata tak ada duit nak upah. Lepas tu nak cari orang lagi pula. Jadi kita balik kepada hak rawatib subuh. Rawatib subuh dia habis waktu dengan syuruk. Habis waktu. Ada ni. Rawatib asar habis waktu dengan maghrib. Makna lepas subuh waktu dia. Lepas asar waktu dia. Sengaja sengeleng. Dia boleh semayang sebelum fardu subuh qabliyahnya. Dia boleh semayang sebelum fardu asar qabliyahnya. Tapi dia saja-saja je nak buat lepas subuh. Dia saja-saja nak lepas asar. Waktu dia tak apa. Tetapi di situ memang tidak aula lah. Ni cerita hukum peka. Sebab mazhab Hanafi, Hambali, qabliyah subuh buat lepas daripada fardu subuh hukumnya haram. Tu pandang mazhab Hanafi dengan Hambali. Dia letak hukum haram tu. Sebab tu tidak aula kita semayang qabliyah subuh, qabliyah asar lepas daripada semayang subuh, lepas asar tu tahrim. Ni sebagai contoh lah. Mazhab Syafi'i, tanah haram Mekah tidak ada waktu tahrim. Kalau pergi Mekah tahu kan, tanah haram Mekah tidak ada waktu tahrim. Bukan gitu. Tetapi aula jangan sembahyang sunat di waktu tahrim. Sebab mazhab Hanafi, Hambali, tanah haram Mekah pun sama dengan tanah halal. Ada waktu tahrim juga. Sama je. Tanah haram Mekah, tanah halal, waktu tahrim dia sama. Ni bukan Masjidil Haram, tanah haram Mekah. Bukan Masjidil Haram, tanah haram Mekah. Kalau sebut Masjidil Haram ni sempit sangat lah. Tanah haram Mekah termasuk Masjidil Haram. Tanah haram Mekah lah sebut. Tanah haram Mekah. Kemudian bukan di masjid, di tanah haram Mekah tak ada waktu tahrim. Tu mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, Hambali ada waktu tahrim. Iyalah, dia aulanya masa tu buat ibadat lain lah. Kalau duduk dalam Masjidil Haram, aula tawah lah, tak sudut semai sunat lah. Sebab mazhab Hanafi, Hambali haram lagi tu. Haram juga. Dia ada waktu tahrim juga. Tanah haram Mekah. Sebab tu aula. Tapi kalau orang duduk Mekah, lepas semayang fardu subuh tu ada orang semayang sunat. Mana ramai orang semayang sunat mana tak ada orang ganggu lah. Kat situ dia bermazhab Hambali kan. Takut dia jadi macam salah. Memang salah lah bagi dia. Tak ada. Memang tak ada orang cegah, tak ada orang apa lah. Tak ada kacau lah. Mana? Dia marah. Dia tak haram-haram. Lepas tu dia kata haram-haram tu dia tarik tau. Haram-haram kita stop. Dia tak tarik, kita stop. Kalau kita dah stop dia tarik tau.
Ha? Yelah takut kita dah stok, dia pun ambil gari buh tangan kita. Dak sekarang ni tanya, dia tarik ke dok? Sebab apa dah kita berhenti? Tanya ni kalau kita dah berhenti, dia takak dok. Dak, disebut harang kita je. Ini apa? Mari tengok je. Tapi ada juga hak dia royak kita harang-harang. Memanglah mazhab Hambali tanah haram Mekah ada waktu tahrim. Mazhab dia. Waktu tanya tu kalau Mekah ni jadi isu ke tak? Ada tu dia royak harang-harang tu. Idakwi dia tu. Dia dakwi dia tu. Larang tu dakwi nah. Siapa larang? Waktu tahrim. Tanah haram Mekah waktu tahrim ada. Mazhab Hambali Hanafi. Kita mazhab Syafi'i Maliki je tak ada waktu tahrim tanah haram Mekah. Lepas tu kata aula seelok jangan buat semai sunat di waktu tu. Dia gitu. Tawah ke, ngaji Quran ke, buat apa-apa ibadat-ibadat yang lain. Banyak lagi ibadat sunat yang lain. Jadi aula jangan pergi semayang sunat di tanah haram Mekah pada waktu tahrim. Aula. Memang mazhab Syafi'i kita tidak ada waktu tahrim. Betul lah. Tapi kalau bunyi kata orang larang tu betul lah mazhab dia. Lepas tu kita aula jangan buat perkara tu. Dan kita ni bukan kerana dilarang. Memang aula jangan buat di waktu tu walaupun tanah haram Mekah. Samalah juga kita cerita hukum peko. Qabliyah subuh mazhab Syafi'i kita sengaja sengeleng nak buat lepas mai subuh, okey je waktu dia di situ. Tapi janganlah buat kerja gitu sebab mazhab Hambali bubuh hukum haram tu. Faham tak ni? Dia bukan haram, tak sedut buat lah. Tapi kalau ikut hukum pekah mazhab Syafi'i, kita sengeleng sebelum subuh kita boleh nak semayang qabliyah 2 rakaat tu, waktu panjang nak pelik hari ni, nak buat qabliyah subuh biar selepas habis selesai mai subuh. Boleh. Sebab apa? Sebab waktu dia di situ, rumah dia di situ. Maka tak ada nak haram lah. Ini mazhab Syafi'i kita. Ada ni. Jadi kalau macam Mekah ni ada macam-macam lah. Ada hak semayang, ada hak dok gitu lah. Dia ayat haram ni. Haram. Lepas mai subuh. Lepas subuh. Siapa dia tu? Pengawal dia ke orang ramai je? Orang jaga masjid. Dia tarik jubah mana subuti. Dia subuti mana? Tarik mana? Betul tu. Sampai cik nak jumpa. Kalau tidak, yelah, dak kebetulan jumpa lah tu. Dan ni siapa tarik jubah mana? Memang tak uri lah tu. Ayat Syafi'i. Dawud duduk mana sekarang ni? Duduk Mekah orang dia kata. Mazhab Hambali lah. Itulah kata aula jangan buat. Tapi kita aula jangan buat bukan kerana orang larang. Bukan ni. Bukan kerana hak pengawal tu larang. Kerana memang mazhab Hambali kata haram semayang di waktu tahrim. Mana tanah haram Mekah pun ada waktu tahrim. Dia gitu. Aula jangan kita buat. Bukan kerana takut kau orang tu. Faham tak ni? Hukum dia gitu. Semolek-moleknya tawah ke, buatlah ibadat lain. Sekejap je. Naik matahari segala pukul 8 habislah waktu tahrimnya. Bukan lama sangat waktu tahrimnya. Alhamdulillah. Hak tu hak semai sunat yang berwaktu. Kalau waktu dia duduk di waktu tahrim, maka tak ada isu lah. Hak ni hak bersebab. Kita menguning pun macam pakai niat je menguningnya. Pakai niat je. Dah tak nak berhenti dah lah.
Kali nak berhenti dah. Kenapa habis juga waktu dia? Tadi cerita berwaktu. Kalau waktu dia duduk waktu tahrim, tempat dia di situ. Tak ada isu walaupun dia sengaja nak semayang di waktu dia. Dia sengaja nak semayang di waktu dia. Dah waktu dia, biar ke dia sengaja pun. Kalau bersebab, dia bukan waktu dia di situ. Tetapi terkadang sebabnya berlaku di situ. Pada ni. Bersebab dia bukan ada waktu. Bukan kata lepas main subuh sampai ke pukul 8. Dah. Dia tak ada waktu bersebab ni. Tiba-tiba sebab tu berlaku di situ. Ada waktu tahrim. Nak macam mana ni? Ada ni. Dia semai sunat bersebab. Tahiyatul masjid bersebab. Gerhana bersebab. Dia tidak ada kaitan dengan waktu. Tiba-tiba sebab tu berlaku di waktu tahrim. Pada ni. Nak kira mana pula? Kita lepas semayang subuh, wirid, sakit perut. Kita pun keluar pergi masuk tandas, selesai. Kita keluar, kita pun ambil air semayang semula. Kita masuk dalam masjid semula. Lepas main subuh dah ni. Pukul 8 lambat lagi. Macam mana semayang tahiyatul masjid? Sebab bersebab, tapi sebab tu berlaku di waktu tahrim. Tu masalah dia. Dia bersebab ni dia tak ada waktu tapi berlaku di waktu tu. Macam mana nak kira? Kita ada mana kita macam nak buat pilihan ni. Kita ada hajat, ada sebab kitanya kita nak buat pilihan, kita nak semayang sunat istikharah. Selesai main subuh ni. Lepas selesai main subuh, adalah berlaku satu-satu perkara yang kita kena ambil keputusan segera. Keputusan segera ni. Kita pun kalau kita ada ni ada perkara yang kita nak buat keputusan, perkara yang harus pada syarak, disunatkan kita semayang istikharah dulu. Pada ni disunatkan kita semayang istikharah dulu. Tapi pukul 8 dok lagi ni. Waktu tahrim masih lagi ada ni. Tapi bersebab ni, sebab kita kena buat keputusan ni. Sekarang ni juga nak buat keputusan. Ni maknanya dipanggil bersebab. Semayang sunat istikharah contohnya. Mana pula tu. Jadi hak bersebab dibagi 3. Dibagi 3. Satu dia panggil sebab yang mutaqaddim. Dia ada sebab yang muqarin. Dia ada sebab yang mutaakhir. Sebab mutaqaddim ni sebab duduk sebelum semayang. Berlaku sebab sunat semayang. Sebab muqarin serta. Sebab berlaku tengah semayang. Sebab mutaakhir. Semayang dulu, sebabnya kemudian. Tak ada. Satunya sebab mutaqaddim, sebab duduk depan barulah sunat semayang. Sebab muqarin, sebab dengan semayang serentak. Mutaakhir, semayang dulu, sebabnya kemudian. Sebab mutaqaddim, contohnya sembahyang tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Masuk masjid. Mana dulu masuk masjid dengan sembahyang tahiyatul masjid? Soalan nak jawab pun payah. Nak jawab payah. Sebab soalan tu mudah sangat, payah pula nak jawabnya. Kalau tak masuk nak bayang mana? Masuk, tu kata soalan tu mudah sangat, payah nak jawab. Jadi nak tanya sebabnya masuk masjid. Kemudian sembahyang tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Jadi sebab dengan sembahyang, sebab dulu, sembahyang kemudian. Dipanggil sebab mutaqaddim.
Ada ni. Sebab muqarin serentak semayang gerhana. Ni sedang gerhana sebab. Ni semayang semayang gerhana. Sebab muqarin dia panggil. Sebabnya apa? Sebabnya gerhana. Sekarang tengah sebab, tengah gerhana. Dia panggil sebab muqarin. Sebab mutaakhir, kita semayang sunat istikharah sebab nanti kita nak keputusan. Semayang sunat ihram di tanah halal. Kita semayang sunat ihram sebab nanti kita nak niat ihram. Pada ni, kalau orang nak niat ihram kan, dia semayang sunat sunat ihram terlebih dahulu. Dia semayang sunat ihram terlebih dahulu, kemudian barulah dia niat ihram. Kan gitu? Dia semayang sunat ihram, barulah dia semayang sunat ihram, niat ihram belum. Dia bangun pergi tu, dia pun niat ihram. Dia panggil sebab mutaakhir, sebab duduk kemudian. Semayang dulu, buat pilihan istikharahnya selepas tu. Semayang dulu, niat semayang ihram, semayang sunat ihram, niat ihramnya selepas daripada tu. Dia panggil sebab mutaakhir. Jadi antara tiga sebab ni, hak boleh semayang di waktu tahrim sebab mutaqaddim dengan muqarin jua. Sebab mutaakhir haram semayang di waktu tahrim. Semayang istikharah haram di waktu tahrim. Semayang sunat ihram haram di waktu tahrim. Semayang sunat hajah haram di waktu tahrim. Tahiyatul masjid tak waktu tahrim boleh. Sebab duduk dulu, sembahyang menyusuli. Kita tengok-tengok lepas subuh tu, masa lagi ada gerhana mata bulan sebelah malam, kita pun sembahyang sunat gerhana lepas daripada sembahyang fardu subuh. Lepas selesai sembahyang fardu asar, tengok-tengok gerhana matahari, kita boleh sembahyang sunat gerhana matahari sebab muqarin dia panggil. Pada ni. Kita sembahyang sunat sembahyang sunat minta hujan. Sebabnya apa? Sebabnya kita berhajah kepada air. Sebabnya air tak ada, kemarau. Sembahyang dengan kemarau mana dulu? Kemarau dululah sebab dia. Sebab mutaqaddim. Pada ni. Ini hak mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi Hambali tak usah sebutlah sebab apa pun, haram sembahyang tu tahrim. Dia kira tu. Dia mati gitu je. Ada ni. Sebab apa pun tak boleh sembahyang di waktu tahrim. Kita mazhab Syafi'i, sebab mutaqaddim tahiyatul masjid boleh sembahyang lepas subuh, lepas asar. Sebab muqarin gerhana bulan lepas subuh, gerhana matahari lepas asar, boleh. Tapi kalau sebab mutaakhir tak boleh lah. Hak kita banyaknya sebab mutaqaddim. Hak banyak. Muqarin hak gerhana tu jarang-jarang. Mutaakhir ni niat ihram bila nunduk Mekah, orang sebelum masuk tanah haram Mekah. Ada ni. Cuma oleh kerana kebetulan, sebab tu waktu berlaku di waktu tahrim. Kebetulan kita keluar selepas dari sembahyang subuh kerana sakit perut. Kita pun keluar pergi selesaikan qada hajah, kita masuk balik. Sebab tu berlaku secara kebetulan. Bukan kita sengeleng buat sebab. Pada kebetulan. Kebetulan qada Tuhan belaka. Royak kebetulan mana bukan kita rancang. Ni ada orang cakap kebetulan syirik kamu. Kebetulan apa Tuhan buat belaka dah kan? Salah mengaji biasa tu. Kebetulan mana kita tak rancang. Tiba-tiba sakit perut. Orang wirid subuh pun tak selesai lagi. Lepas subuh tak ada kuliah pula kan? Memang kita nak tunggu sampai habis kuliah. Tapi lepas subuh tu sakit perut. Kita pun keluar. Selesai ambil sembahyang, kita masuk. Jadi berlakunya sebab masuk masjid, bukan kita sengeleng tuju. Maka boleh sembahyang. Ada ni. Walaupun waktu tahrim, sebab kita bukan sengaja bubuh sebab di situ. Berbeza dengan saja-saja nak semayang sunat lepas subuh tak boleh. Turun tanah sekejap, lepas tu naik semula, boleh semayang tahiyatul masjid. Sengeleng buat gitu haram serta tidak sah.
Waktu tahrim, sengeleng buat sebab nak sembahyang sunat mutaqaddim. Itu haram serta tidak sah. Itu boleh himpung. Sunat wuduk, sunat tahiyatul masjid boleh himpung, ada masalah tu. Tapi sunat wuduk pun sama jugalah. Dia panggil sebab yang mutaqaddim. Dia panggil sebab yang mutaqaddim juga. Ada ni. Dah kita ni ngaji Quran. Lepas so ngaji Quran contoh. Wuduk batal. Duduk rumah ni kita pun pergi ambil air semayang. Sebab kita ngaji Quran ni jenis pegang Quran, bukan jenis hafal. Jadi kita pergi ambil semayang. Kita pun sebelum nak ngaji Quran tu semayang sunat wuduk dulu. Semayang sunat bersebab tu kan, sunat wuduk. Sebabnya ambil semayang dulu ke semayang dulu? Itu kata payah nak jawab. Jawab pun nak marah dah nampak. Dah. Takkanlah semayang dulu ambil wuduk. Ambil wuduk dululah baru semayang. Itu panggil sebab mutaqaddim, sebab dulu. Pada ni. Tapi kita bukan sengaja. Pukul 5.30 mayasa sudah dah. Nak waga apa? Ambil semayang Ambil semayang boleh semayang sunat wuduk. Sengeleng buat sebab. Tak boleh semayang sunat wuduk tu. Sebab tu kita sengeleng. Tak boleh. Sebab waktu tu waktu tahrim. Tapi saat ni bukan kita sengeleng. Sebab kita nak ngaji Quran, mana boleh tak ada semayang. Sebab kita nak belek, nak apa. Kita pun ambil semayang semula. Sebelum kita sama baca Quran, semayang sunat wuduk 2 rakaat. Barulah kita baca Quran balik. Lepas asal tu tahrim. Sebab mutaqaddim. Sebab tu pula berlaku secara tidak dirancang. Kebetulan bukan kita sengaja nak buat sebab ambil air semayang supaya kita dapat semayang sunat wuduk. Ada ni. Kalau kita nak buat sengaja boleh, jangan waktu tahrim je. Boleh ada benda tu. Kita ambil wuduk semayang sunat wuduk. Tak masalah. Ada ni. Tapi jangan waktu tahrim lah. Waktu tahrim tu masalah. Kita sunat wudu dengan wuduk, dengan ambil semayang sunat wuduk tu, dia jangan cerah lama. Jangan pisah lama. Lama tak lama ni kira pada uruf, kira kepada kiraan ramai. Duk cakap telefon lama mana tu, panas telefon tu. Sunat wuduk ambil lagi, habis dah waktu dia. Ada. Tak, bukan dia boleh pisah, tapi jangan lama antara berwuduk, kita ambil wuduk dengan semayang sunat wuduk, jangan pisah lama pada uruf, pada kiraan ramai lah. Bukan kata lepas ambil semayang tu kau nak minum air pun tak boleh. Siapa nak kena semayang sunat wuduk selalu. Orang tegur pun tak boleh jawab ni, nak semayang sunat wuduk dulu ni. Bukan gitulah. Orang tegur tu jawab lah sepatah dua. Nak cakap lama tak boleh lah, saya sunat wuduk ni. Setengah pandangan dia kata selagi tidak kering air wuduk di anggota kita. Setengah pandang kata selagi wuduk tu tak batal, sunat wuduk ada lah. Jauhnya tu. Maknanya semayang sunat wuduk selagi wuduk tak batal. Setengah jam dah kita ambil sunat wuduk saat ni. Tak sunat wuduk ada. Wuduk masih lagi ada kan? Masih lagi ada sunat wuduk. Itu pandangan tak Pandangan muktamad ni ketut nak main sunat wuduk kat mana pula. Mana pandangan muktamad antara berwuduk dengan semayang sunat wuduk, jangan pisah lama. Lama tu pada uruf, pada kiraan ramai lah. Kalau 4-5 minit tu ada apa-apa je. Makna kalau kata anak cucu nak susu, buat susu sekejap tu okey je lah. Ni masuk siapa siap baru nak semayang sunat wuduk. Tu bukan dia tu. Tu cerah lama sangat dah. Itu pandangan yang muktamad lah. Maknanya nak semayang sunat wuduk ni. Habis dah.
Oh, tak ada. Boleh nak baca apa pukul 12 pula. Ha. 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 Dia kalau kita waktu tu sempat, kita buat qabliyah subuh. Kita buat tahiyatul masjid, barulah buat qabliyah subuh. Tetapi kebiasaannya orang himpun antara qabliyah subuh dengan tahiyatul masjid. Himpun. Sebab kita antara qabliyah subuh dengan semayang fardu subuh tu, waktu yang mustajab berdoa, waktu yang mana afdal kita tafakkur di situ, sehingga kan sunat kita mengiringkan tubuh kita sementara tunggu iqamah subuh, mengiring sebagaimana mayat dalam kubur untuk memperingatkan kematian. Sunat kita tu. Tapi jangan tidurlah. Jangan jenera pula. Mengiring khah mak haji tu. Patahlah wuduk pula. Dah mengiring ni mengiring. Sunat tu sunnah tu. Mana sudah semaya qabliyah subuh, kita mengiring. Mengiring letak tubuh macam mayat dalam kubur. Itu sunat. Sebab apa? Sebab kita nak memperingatkan kematian. Nak memperingatkan kematian. Sebab tu dia antara azan subuh dengan iqamah subuh tu sepatut masjid diberi ruang panjang di situ. Selain daripada kita nak tunggu orang tak sapa lagi, kita nak beri peluang kepada orang masjid ni bagai-bagai ini perkara yang disunatkan. Doa di situlah mustajabnya. Badan ni tak ada apa-apa ni, dia qomat dah. Cakap cemaking anak mamunya. Sebab apa? Tok Bila sibuk kerja dia, itu urusan peribadi kamu. Urusan peribadi kamu jangan babitkan orang ramai. Tiap masjid lah kena tetapkan antara azan subuh dengan iqamah subuh letak 20 minit ke, setengah tempat letak setengah jam. Melainkan kalau kita ada kuliah subuh, tu cerita lain lah. Kita ada kuliah subuh, kita utamakan kepada kuliah. Ni tak ada kuliah-kuliah ni, kenapa kita nak cepat sangat? Ada kuliah, kita nak utamakan kuliah. Mana orang tahu dah, pagi ni ada kuliah, mari awal sikit. Waktunya ni cepat sikit qomat. Tu cerita lain lah pula tu. Ada ni. Kalau tak ada apa-apa hal, maknanya nak iqamah subuh tu ruang masa. Ruang masa kepada orang yang belum sampai, ruang masa kepada orang yang sedang iktikaf dalam masjid. Banyak perkara yang dia boleh buat antara qabliyah subuh dengan fardu subuh. Ada ni. Lagipun waktu tu waktu yang masa lagi hati kita tenang. Padahal masa tu hati kita tak ada benda lagi masa tu. Apabila dalam siang hari tu jadi banyak perkara dah lah. Waktu tu tak ada. Dia maknanya boleh fokus pada masa tu. Lepas tu dia seeloknya beri masa sedikit antara azan subuh dengan iqamah subuh. Kemudian kita baca tadi tu martabat yang ketiga. Kira-kira martabat yang ketiga ni selesai ke dok kitanya. Minggu depan baca semula lah dok. Minggu depan kita baca semula dan martabat yang ketiganya. Wallahu a'lam. Kita ni barangkali sejam setengah tak padang dok. Dia kena 2 jam. Dok, tasing Quran duduk atas kursi 3 jam dah apa. Suka pula dok. Kalau tempat lain dia duduk atas latar. Sejam tu dia nyuk dah. Dia nyuk dah. Tapi kalau duduk atas kursi ada masalah dah. 2 jam 3 jam dah apa. Lepas tu setengah orang suka sini sebab apa? Sebab tak lengah. Duduk atas kursi. Tu kata 2 jam baru jadi kita ni. Dia apabila nak gantung gitu payah sikit lah. Kita tengok dulu tak boleh nak gantung gitu. Dah besar. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.